Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Saya Nurul Afifah binti Roslan, pelajar DPPPI USIM Kohort 6. Video kali ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai video persediaan untuk subjek Psikologi EEA 7022. Motivasi. Motivasi ialah rangsangan ke atas individu dalam melakukan sesuatu perkara bagi mencapai kemahuan dan keinginannya. Contohnya, individu A ingin menjawat jawatan yang besar agar dapat memenuhi keperluan hidupnya, manakala individu B mahukan jawatan yang besar agar dipandang tinggi oleh masyarakat. Jenis motivasi yang mempengaruhi individu A adalah motivasi intrinsik yang didasari dengan faktor dalaman, manakala bagi individu B adalah motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor luaran. Antara teori yang dapat dikaitkan dengan motivasi ialah teori hierarki Maslow. Teori ini membahagikan keperluan manusia kepada 5 keperluan iaitu fisiologi, keselamatan, sosial, penghormatan dan pencapaian hasrat diri. Semakin kita memenuhi keperluan dari bawah ke atas, secara tidak langsung motivasi diri pun akan meningkat. Seterusnya, teori pelaziman operan yang dipelopori oleh Thorndike dan Skinner. Thorndike dan Skinner melakukan uji kaji menggunakan kaedah cuba ralat ke atas seekor kucing dan tikus masing-masing. Prinsip asas dalam teori ini ialah peneguhan dan dendaan. Motivasi merupakan salah satu bentuk peneguhan yang dapat dilaksanakan. Antara pendekatan guru dalam memotivasikan pelajar ialah penerangan yang jelas, ganjaran, ambil berat, penetapan matlamat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti PDP. Kreativiti. Kreativiti bukan sahaja berkaitan dengan seni, malah ianya adalah satu bentuk pemikiran. Pemikiran menurut John Arnold Phillips merujuk kepada satu proses mental melibatkan pengolahan kemahiran mental tertentu ke arah penyelesaian masalah tingkah laku. Komponen pemikiran pertama ialah pemikiran kritis. Urutan langkah dalam pemikiran ini ialah memperoleh pengetahuan, menilai hujah dengan mendalam, membuat kesimpulan akhir. Komponen yang kedua ialah pemikiran kreatif. Pemikiran ini ditakdirkan sebagai keupayaan untuk mencipta, menghasilkan dan mengembangkan idea yang baru dan asli. Menurut Benjamin Bloom, tujuan pemikiran kreatif adalah untuk merangsang rasa ingin tahu, menggalakkan perbezaan. Topik ini selaras dengan aspirasi murid yang ditekankan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu kemahiran berfikir. Pengurusan bilik darjah. Matlamat utama pengurusan bilik darjah ialah mengekalkan persekitaran yang positif, kondusif dan produktif. Hal ini sejajar dengan konsep yang diterapkan dalam pembelajaran abad ke-21. Rentetan daripada matlamat tersebut, ciri-ciri bilik darjah yang berkesan ialah suasana demokratik dalam bilik darjah. Guru bertindak sebagai pendidik dan fasilitator. Hubungan yang harmoni terbina dari persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati. Guru sebagai suri teladan. Guru perlu tahu bahawa tingkah laku guru diperhatikan oleh murid. Kekemasan diutamakan. Jadikan bilik darjah sebagai tempat yang seronok dan selamat untuk murid. Semangat kekitaan merujuk kepada kerjasama dan tanggungjawab. Komunikasi berkesan berlaku apabila perkara yang disampaikan oleh guru dipahami dan dilakukan oleh murid. Teknik yang digunakan oleh guru dalam merancang aktiviti PDP akan menentukan sama ada suasana pembelajaran positif atau sebaliknya. Teknik utama dalam menguruskan aktiviti PDP mendapatkan kerjasama murid, pemilihan BBM, penetapan objektif PDP, pengurusan aktiviti PDP, pencegahan awal melalui mitigasi. Komunikasi dalam bilik darjah. Komunikasi bermaksud proses penghantaran mesej daripada penghantar kepada penerima. Komunikasi dibahagikan kepada dua bentuk, verbal, non-verbal. Model komunikasi Shannon dan Weaver. Keberkesanan komunikasi bergantung kepada sumber gangguan yang menjadi penghalang. Contohnya, suara guru yang tidak jelas akan menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan gagal. Model komunikasi Sham. Keberkesanan komunikasi di dalam bilik darjah banyak bergantung kepada tepatnya sumber diangkut oleh guru dan didekut oleh murid. Mesej akan diterima dengan jelas sekiranya penghantar dan penerima mempunyai pengalaman yang bertimbang. Kesimpulannya, di dalam bilik darjah terdapat 3 jenis pola interaksi. Interaksi sehala, interaksi dua hala dan interaksi berbagai hala, iaitu apabila interaksi dua hala serta interaksi murid dengan guru berlaku secara serentak. Bagi mengelakkan gangguan komunikasi
komunikasi dalam PDP seperti suasana kelas yang bising disebabkan oleh guru yang kurang berpengalaman, kepimpinan guru yang autokratik dan bilangan murid yang terlalu ramai, maka guru boleh melakukan pendekatan seperti menjadi model yang sentiasa menunjukkan sifat penyayang, elakkan melabel murid dengan memberi nama yang boleh menimbulkan rasa malu murid berkenaan, gunakan gaya kepimpinan demokratik dengan melayan idea murid secara terbuka dan rancangkan aktiviti PDP yang menarik. Dengan pendekatan ini, guru dapat mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah. Sekian saja daripada saya, Nurul Afifah binti Roslan, 22022610. Terima kasih. Bye.